Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB kini sedang merangka strategi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN yang dijangka diadakan bila-bila masa sahaja. Presidennya Datuk Petinggi Tan Sri Adnan Haji Satin berkata strategi ini termasuk pengguguran beberapa penyandang bagi memperkukuhkan barisan nasional. I think, of course, every election there will be some changes. Some new faces, the old faces will go. But I think there will be quite a number. Some have indicated to me they want to retire. Some have indicated to me that they can carry on one more term and last term for them and so on. So some, of course, will have to go. Tambah beliau, buat masa ini pihaknya hanya menunggu hasil persempadanan semula 11 kawasan baru yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat strategi PBB di Ibu Pejabat PBB di Kuching, Tan Sri Adnan turut mendedahkan bahawa tiada ahli parlimen dari PBB akan bertanding dalam kursi Dewan Undangan Negeri. In this time round, no MP will be standing in the state election. Ketua Menteri yang juga pengurusi BN Negeri Sarawak turut mendedahkan penampilan beberapa muka baru dalam PRN kali ini. Berikutan, beberapa ahli DUN telah membuat keputusan untuk mengundur diri. Beliau bagaimanapun enggan mendedahkan nama-nama yang akan mengundur diri. Ini sekaligus memberi gambaran bahawa bahang PRN semakin hampir. Kampung Selanyau Berkenu di Miri berpotensi untuk dibangun sebagai pusat pengeluaran hasil madu kelulut di Sarawak, khususnya melalui peningkatan latihan dan amalan pengadaptasian teknologi semasa secara berterusan. Menteri Pemodenan Pertanian Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang berkata sasaran untuk meningkatkan bilangan 800 kepada 2,000 lok sarang kelulut tidak mustahil untuk dicapai dalam masa 2 tahun di kawasan itu. Oleh itu katanya penduduk yang terlibat perlu berani membuat pelaburan dalam industri berkenaan bagi meningkatkan taraf ekonomi selain boleh menjual benih kepada pengusaha-pengusaha lain di negeri ini untuk mempertingkatkan hasil kelulut. Beliau memberitahu pihaknya juga akan membantu menerusi Jabatan Pertanian khususnya melalui penstrukturan semula Jabatan Pertanian yang akan dibahagi kepada 3 zon iaitu Zon Utara, Tengah dan Selatan bagi membantu para petani, nelayan dan peternak di negeri ini. Untuk itu katanya kerajaan telah meluluskan jawatan berasaskan caruman JBC dengan sebanyak 37 jawatan pegawai kanan tertinggi diwujud bagi mengetuai pentadbiran setiap zon. Beliau yang berkata demikian pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri dan pelancaran Kelab Kelulut Kampung Selanyau KKKS di Kampung Selanyau Berkenu turut mengumum peruntukan berjumlah RM10,000 kepada KKKS Kampung Selanyau. Sementara itu, Adun Berkenu Rosi Yunus turut memohon agar kerajaan negeri menyalur peruntukan bagi menaik taraf beberapa kemudahan kampung berkenaan selaras dengan kedudukannya sebagai pusat pentadbiran 5 buah kampung di kawasan itu. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM Negeri Sarawak PVATM menyasarkan kutipan sebanyak RM250,000 melalui kempen Tabung Pahlawan 2015 peringkat negeri yang dilancar pada malam tadi. Acara simbolik perasmian kempen itu disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Awan Ikom yang mewakili Ketua Menteri dalam satu majlis yang diadakan di Kuching malam tadi. Terdahulu beliau menyampaikan teks ucapan daripada Ketua Menteri yang mengajak semua pihak tampil menghulur bantuan ikhlas bagi membantu 13,800 anggota veteran ATM di negeri ini, terutamanya mereka yang mendapat kecederaan sewaktu bertugas dahulu. Pada masa yang sama, beliau yang mewakili kerajaan negeri turut mengumum sumbangan sebanyak RM100,000 kepada tabung tersebut. Turut berlangsung sumbangan sekali beri atau one-off sejumlah RM500 seorang kepada 5 orang anggota veteran cedera perang. Beberapa badan korporat dan persendirian turut menyampai sumbangan berjumlah RM68,500 kepada tabung tersebut seperti Tenaga Nasional Berhad berjumlah RM50,000, Yayasan Sarawak dan Lembaga Pelabuhan Kuching RM10,000. Untuk rekod, PVATM Sarawak berjaya mengumpul lebih kurang RM100,000 melalui kutipan tahun lalu yang digunakan untuk menjaga kebajikan ahli dan keluarga anggota, merangkumi kesihatan, pendidikan dan perbankan. PVATM Senator Laksamana Tan Sri Datuk Setia Muhammad Anwar Muhammad Noor yang dipertua PVATM Negeri Sarawak Spencer Birai dan Panglima Divisyen Pertama Infanteri Malaysia Major General Datuk Stephen Mundau. Pembangunan industri pertanian di daerah Bau akan diperhebat
Timbalan Menteri Pertanian dan Asas Tani Anthony Nogeh Anak Gumbek berkata pihaknya akan merangka pelan pembangunan tanaman pelbagai bagi membangunkan ekonomi penduduk setempat. Jelas Anthony Nogeh, tanaman tersebut termasuklah sayur-sayuran, buah-buahan tempatan dan penternakan. Kerana kalau kita berjaya mengeluarkan produk-produk agriculture di kawasan ini, kita perlu juga ada systematic marketing lah, supaya our population can bermanfaat, benefit from all this program lah. Beliau percaya jika usaha komprehensif ini berupaya direalisasi, ia akan memberi impak ekonomi kepada lebih 200,000 penduduk daerah tersebut. Beliau memberitahu RTM pada program Ramah Mesra bersama rakyat di Kampung Daun Singgai dekat Bau malam tadi. Menyentuh mengenai pelantikannya sebagai timbalan menteri tersebut, beliau menyatakan ia satu portfolio yang sesuai dengan topografi di Sarawak. Malah katanya ia dilihat sebagai satu peluang bagi pembangunan industri pertanian di kawasan Parlimen Mas Gading. Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak LPB mencatat satu sejarah baharu apabila satu-satunya badan berkanun yang menerima 9 sijil pengurusan ISO sekaligus mencipta catatan dalam buku rekod Malaysia MBR sebagai pemilik rekod kebangsaan dan badan berkanun terbaik di Malaysia. 9 sijil ISO yang diterima oleh LPB, ISO 9001-2008, pengurusan pembayaran dan risit, ISO 9001-2008, mengawasi operasi dan pengendalian kapal gas asli cecair di Pelabuhan Bintulu, ISO 9001-2008, pengurusan aset alih LPB, ISO 9001-2008, pengawasilian penyelenggaraan aset tak alih LPB, ISO 9001-2008 pengurusan fail, ISO 9001-2008 mengawasi lia takbir urus yang baik dan kawalan dalaman sebagai BPA budaya korporat. Selain itu turut diterima MS ISO 18001-2007 kesihatan pekerjaan dan sistem pengurusan keselamatan, MS ISO 14001-2004 mengawasi lia Pelabuhan Bintulu pembangunan mapan melalui pengurusan alam sekitar, dan ISO 28000-2007 pengurusan keselamatan untuk rantaian bekalan. Sijil MBR tersebut telah diserahkan oleh Wakil MBR Nurul Huda Zakarian kepada Pengurus Besar LPB Datuk Hamdan Abdul Hamid malam tadi di Bintulu. Sementara itu, terdahulu dalam ucapan beliau, Datuk Hamdan mengakui kejayaan tersebut adalah usaha gigih semua pihak di LPB dan berharap warga kerjanya meningkatkan usaha dan mengekalkan semangat untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang di masa hadapan. Tahun 2016, beliau meletakkan sasaran agar LPB mencapai 3 lagi sijil ISO untuk menjadikan keseluruhannya kepada 12. Dalam majlis sama, 6 orang kaki tangan LPB menerima anugerah perkhidmatan cemerlang 2014. Profil 100 koperasi terbaik Malaysia menjadi kayu pengukur dalam usaha meningkatkan kecekapan dan keberkesanan amalan tadbir urus koperasi di negara ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Senator Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah, proses piawaian dibuat menggunakan kaedah merit secara seimbang antara penilaian prestasi pengurusan, kepatuhan perundangan dan pencapaian penubuhan koperasi itu. Tahun ini menyaksikan dominasi oleh koperasi kluster dalam penyenaraian 100 koperasi terbaik Malaysia dengan 77 daripadanya yang tersenarai tahun lepas berada dalam kedudukan 100 teratas pada tahun ini. Dari senarai tersebut, koperasi fungsi perbankan dan kredit menguasai 33%, diikuti fungsi pengangkutan sebanyak 25% dan fungsi pengguna 15%. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penghargaan Profil 100 Koperasi Terbaik Malaysia 2015 dan menandatangani perjanjian persefahaman MOU sempena Hari Koperasi Negara 2015 di Kuching. Mendahului senarai tertinggi penghargaan bagi penerbitan 10 dari 100 profil Koperasi Terbaik Malaysia 2015, Koperasi Pemodalan Felda Malaysia Berhad, diikuti Bank Kerjasama Rakyat Malaysia dan tempat ketiga Koperasi Peserta-Peserta Faircraft Malaysia Berhad. Masing-masing menerima plak dan sijil penghargaan. Di Sibu, penghujung Syawal semalam disambut dengan penuh sehati sejiwa apabila Jawatan Kuasa Masjid An-Nur Sibu menjemput semua jawatan kuasa kuil dan gereja setempat untuk meraihkan bersama Majlis Hari Raya Aidilfitri. Menurut Adunangka Dr. Anwar Rapai, majlis istimewa yang dihadiri lebih 100 orang ini dianggap bersejarah di Sibu. Ia diadakan bagi memperkukuh persefahaman sedia ada antara masyarakat berbilang agama di Bandar Sibu.
Katanya program ini satu permulaan kerana pihaknya merancang untuk mengadakan majlis sama yang lebih besar dengan menjemput penduduk awam untuk turut serta dalam majlis muhibah ini. It is the right time at the moment for we have this occasion, particularly in our countries. When we heard about a lot of problems in West Malaysia, but Alhamdulillah in Sarawak there is no such problem. Dengan adanya program ini, ia diharap dapat membolehkan jawatan kuasa dari agama lain untuk melihat institusi dan peranan masjid dengan lebih dekat. Antara yang dijemput hadir pada majlis ini wakil dari kuil Hindu, Gereja Methodist, Gereja Roman Katolik, kuil Buddha dan Tua Pek Kong Sibu. Saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini.